السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah At-Tahrim iaitu surah yang ke-10 di segi 10 serangkai, mengulangi perkara yang sama, iaitu di sini disebut juga infak dan juga jihad sekaligus. Infak dan jihad sekaligus. Dan satu kali berlaku pada Nabi kita SAW, iaitu Nabi sifat dia suka kepada madu, dan dia sentiasa pergi rumah Zainab binti Jahshin, kerana Zainab ni pandai ambil hati Nabi. Dia tengok apa yang diminati oleh Nabi, dia sediakan. Dia bersusah payah untuk cari madu-madu yang baik untuk dibagi kepada Nabi. Dan Nabi kita SAW petang hari pergi mentar rumah dia untuk ambil madu tu. Perkara ni diperhatikan oleh isteri-isteri lain, termasuk Aisyah dengan Hafsah. Lalu apabila didapati Nabi ni pergi ke sana, maka Hafsah dengan Aisyah buat satu rancangan. Itu rancangan macam mana supaya Nabi tak pergi lagi ke rumah Zainab untuk makan madu. Dia kata macam mana? Iaitu apabila Nabi mari rumah kamu daripada rumah Zainab, kamu buatlah sesuatu bahawasanya Nabi, hingga Nabi tak suka kepada benda itu. Kepada benda itu. Jadi rancangan telah diatur di antara Aisyah dengan Hafsah. Jadi daripada rumah Zainab, bila Nabi balik ke rumah Hafsah atau ke rumah Aisyah, maka dia akan kata kepada Nabi satu bau yang tak baik daripada mulut Nabi. Satu bau yang tidak baik daripada mulut Nabi. Tapi dia tidak katalah dengan sarah, dengan jelas. Dia kata mungkin Nabi ada makan benda-benda ni, benda-benda yang berbau. Jadi dalam dua orang ni, dua isteri ni, berlaku kepada Hafsah radhiyallahu anha, iaitu daripada rumah Zainab terus giliran ke rumah Hafsah. Maka Hafsah seperti mana yang dia berjanji dengan Aisyah, tanya Nabi, adakah Tuhan ada makan benda-benda seperti ini? Sebab baunya tidak elok. Dan Nabi kita SAW juga satu perkara yang ada pada baginda, dia tak suka bau busuk. Sehingga ulama hadis tulis, Nabi kita tidak pernah makan bawang mentah. Nabi kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditulis begitu. Maknanya Nabi sangat-sangat tidak suka kepada bau busuk. Jadi apabila Hafsah radhiyallahu anha menyebut perkataan seperti itu, maka dia kata, aku sebenarnya mari daripada rumah Zainab dan makan madu daripada rumahnya. Dan aku bersumpah aku tidak akan pergi lagi untuk makan madunya. Jadi rancangan yang diatur dua waktu telah berlaku. Bila Nabi bersumpah, Nabi kata beginilah, kamu jangan beritahu siapa-siapa. Maksudnya aku bersumpah tak akan makan lagi madu daripada rumah Zainab kerana dia ada bau busuk. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni bahawasanya apabila Nabi amanahkan kepada Hafsah supaya rahsiakan sumpahan dia ni, tiba-tiba Hafsah tak dapat sabar, dia beritahu juga kepada Aisyah bahawasanya Nabi sudah bersumpah tak mahu pergi rumah Zainab untuk makan madu. Allah turunkan ayat. Ayat ni sebagai teguran kepada Nabi dan teguran kepada isteri Nabi. Teguran kepada Nabi dan teguran kepada isteri Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan madu yang Allah Ta'ala telah halalkan kepada kamu? Sedangkan madu halal. Dia haramkan madu sebenarnya kerana bau busuk. Bukan kerana nak menghalal perkara haram atau nak mengharam perkara halal. Tak. Dia mengharam kepada diri dia kerana bau busuk. Jadi kenapa kamu mengharamkan madu yang Allah Ta'ala telah halalkan kepada kamu? Tabtaghi mardata azwajika, kerana ingin
meraih kegembiraan isteri kamu, kerana ingin kepada kesukaan, kepuasan isteri-isteri kamu. Sebab itulah Nabi kata, saya tak akan makan. Bukan mengharamkan halal, dia tak makan kerana apa? Kerana bau busuk. Nak menggembirakan isteri dia, nak bagi puas hati kepada isteri dia, dia kata saya tak akan makan. Wallahi. Jadi Allah turun tegur. Turun ayat ni nak menegur Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala beritahu dia maha mengampuni lagi maha mengasihani. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kamu tahillata aymanikum. Cara macam mana nak bayar kafarah kepada sumpah-sumpah kamu apabila kamu langgar. Allah Ta'ala telah tetapkan hukum macam mana nak nak bayar kafarah kepada sumpah-sumpahan kamu apabila kamu langgar. Seperti mana ayat 89 surah Maidah. Wallahu maulakum. Dan Allah sebenarnya pelindung kamu, tidak yang lain. Wa huwal alimul hakim. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala beritahu pula, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi. Dan ketika Nabi merahsiakan sumpahan, tak mau pergi dan tidak mau makan madu kepada salah seorang isterinya, yakni Hafsah. Hadisan, suatu perkataan Nabi minta dirahsiakan, yakni tak akan lagi makan madu kerana bau itu. Falamma naba'at bihi, maka apabila Hafsah yang diminta oleh Nabi supaya dirahsiakan itu menceritakan juga, apabila Hafsah menceritakan juga perkara itu kepada Aisyah, wa azharullah, Allah zahirkan bocornya perkara itu yang dilakukan oleh Hafsah kepada Aisyah kepada Nabi. Wa azharahullah alaihi, mana Allah Ta'ala zahirkan juga kepada Nabi alaihi, di atas bocornya rahsia yang diminta oleh Nabi supaya dirahsiakan. Lalu Nabi arrafa ba'du, Nabi memberitahu sebahagiannya. Nabi memberitahu sebahagiannya dan Nabi menyembunyikan sebahagiannya. Nabi kata ada orang beritahu berita ni sampai kepada satu orang. Nabi kata ada orang beritahu berita ni sampai kepada satu orang sehingga rahsia itu telah dibocorkan. Tapi Nabi sembunyikan nama. Wa a'rada an ba'din, Nabi sembunyikan nama itu siapa. Nabi tahu sebab dia wahyu Allah. Kenapa? Kerana nak jaga hati. Falamma naba'ha bihi, maka apabila Nabi menceritakan kepada Hafsah akan rahsia itu telah bocor, qalat, Hafsah tanya, man amba'aka hadha, siapa sebenarnya yang telah memberitahu tuan rahsia ini telah bocor? Qala, Nabi kata, nabba'ani al-alim, telah memberitahu kepada aku Allah yang maha mengetahui. Allah yang mengetahui segala perkara. Al-Khabir, yang mengetahui perkara yang dirahsiakan juga. Perkara yang kecil-kecil, yang dikira sangat halus, sangat sukar, jangan sangat sulit, juga Allah beritahu. Hukum bertaubat. Jadi hukum bertaubat ini kepada Aisyah dan Hafsah, kerana cara mereka itu mengganggu perasaan Nabi. In tatuba ilallah, sekiranya kamu berdua bertaubat kepada Allah, itulah terbaiknya. Sebab apa? Faqad sagat qulubukuma, sesungguhnya hati kamu berdua sudah condong kepada perkara yang akan menyusahkan Nabi. Wa in tadhahara alaihi, dan sekiranya kamu saling tolong-menolong untuk menyusahkan Nabi lagi, fa innallaha wa maulah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadi pelindung Nabi. Wa Jibrilu, dan Jibril juga akan ditugaskan sebagai pelindung Nabi. Wa salihul mu'minin, dan orang mukmin yang ramai yang soleh itu juga Allah akan pilih untuk melindung Nabi. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan semua para malaikat sebab pada itu juga akan menolong Nabi. Jadi kalau kamu saling tolong-menolong untuk menyusahkan Nabi, Allah akan jaga, Jibril akan jaga, orang mukmin yang soleh akan jaga, dan para malaikat akan jaga Nabi. Asa rabbuhu, mungkin Rabb kamu, mana mungkin Rabb Nabi, mungkin Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
in talaqakunna, jika sekiranya dia menceraikan kamu, ikurang kerana tak bersesuaian lagi dengan baginda, an yubdilahu, Allah Ta'ala akan tukarkan untuk Nabi azwajan, isteri-isteri lain yang khairan, yang lebih baik, minkun, daripada kamu semua. Dan isteri yang lebih baik itu Allah sebut sendiri ialah muslimatin, isteri yang sifat Islam, sifat berserah diri zahirnya kepada Allah. Mukminatin, isteri yang beriman, yang hatinya betul-betul mempercayai dan meyakini Allah. Qanitatin, isteri yang taat setia kepada hukum Allah. Taibatin, isteri yang sentiasa bertaubat kembali kepada Allah. Abidatin, isteri yang banyak ibadat, tekun ibadat kepada Allah. Saihatin, isteri yang banyak puasa atau banyak bermusafir untuk agama Allah. Thayyibatin wa abkara, sama ada isteri itu sudah janda ataupun isteri itu masih gadis. Allah boleh tukar dan ganti mereka seperti ini. Oleh kerana ada perkara-perkara seperti ini dalam rumah tangga, semua orang kena jaga. Kalau begini berlaku dalam rumah tangga Nabi dan diarahkan kepada Nabi supaya jaga, maka semua umat Islam pastikan dalam rumah tangga dia penjagaan syariat. Jadi khitab ini dituju kepada suami, dituju kepada lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, kamu sendiri kena jaga diri kamu dengan belajar. Wa ahlikum, dan jaga isteri dan keluarga kamu dengan mengajar. Dalam syarah hadis, dalam bab ini, ulama di kalangan tabi'i, di kalangan sahabat dan tabi'i, menterjemahkan qu sini dengan makna belajar dan mengajar. Itu makna jaga. Qu dengan makna jaga. Jaga tu macam mana? Bitaklim, dengan cara mengajar mereka. Sebab cara lain dia bukan cara. Cara lain bukan cara. Dengan ajar dan mengajar barulah ada penjagaan. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nara, kamu naklah jaga diri kamu dengan belajar dan kamu naklah jaga keluarga kamu dengan mengajar. Barulah kamu boleh jaga api neraka. Jadi jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu daripada api neraka dengan cara belajar dan mengajar. Waquduhan nasul hijarah, pembakar atau bahan bakar neraka nanti manusia-manusia yang akan dihumban dalam neraka dan juga batu-batu. Alaiha, ke atas neraka tu malaikatun akan dilantik para malaikat. Ghiladun, yang sangat keras, syidadun, yang sangat kasar, untuk menjaga neraka. Dan malaikat ini la ya'sun Allah, tidak ada deraka kepada Allah. Ma amarahum, apa yang Allah arahkan mereka untuk buat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka buat apa yang diarahkan sahaja. Di sini juga nak beritahu kepada kita sifat malaikat daripada rukun iman, iaitu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya buat apa yang diarah. Dia tak akan buat ikut kehendak dia. Tidak kata satu orang tu masuk dalam gua, datang Jibril beritahu kat dia tu, beritahu kat dia ni. Jadi mereka bukan jenis pergi rata ikut perasaan dia, ikut hati dah. Kalau pergi rata ikut perasaan itu syaitan. Memang ada jugalah. Dia duduk di gua ke di bukit mana semua tu. Mari menjelma dengan rupa, dengan apa-apa rupa. Mari memberi suara dan sebagainya. Semua tu, benda tu memang ada, iaitu jin. Mereka tidak. Mereka jenis lain. Jadi beriman kepada para malaikat di antaranya ialah kita kena yakin wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah kata mereka ni dia hanya buat apa yang diarah. Kamu duk kata Jibril mari tu arahan daripada siapa? Arahan daripada siapa? Arahan tu penting. Sini muqaddar jumlah. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka dan sebagai takhwif ukhrawi. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang yang ingkar lagi kafir. La ta'tadzirul yawm, janganlah kamu adakan apa-apa alasan dalihan pada hari akhirat ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu dibalas di neraka tu apa yang kamu pernah lakukannya, bukan benda lain. Bukan lain dibuat, lain dihukum, tidak. Semua balasan-balasan di neraka sana ikuran kerana amalan kamu sendiri. Ayat seterusnya sebagai tafsir. Dalam perkara agama, jalan keluar apabila berlaku kesilapan ialah cepat bertobat. Yang ini tidak tangguh-tangguhkan. Orang cepat bertobat ni adalah orang bertobat. Orang tangguh-tangguhkan bertobat ni adalah orang tak bertobat.
Dia cepat dengan tangguh ni alamat. Orang terus bertaubat, itulah orang yang bertaubat. Orang tangguh-tangguh ni orang tak bertaubat. Sebab tangguh-tangguh tu adalah bisikan. Bisikan daripada syaitan. Syaitan masuk mengganggu perasaan seorang itu sehingga dia ada perasaan nak tangguh-tangguhkan. Jadi itu sudah dikira bisikan. Dia telah terperangkap dengan satu bisikan. Dia telah ditipu. Jadi dalam bertaubat, dia tak boleh ditangguhkan. Ulama dan tulis dalam kitab, tajuk taubat, dia adalah fardu ain yang mesti disegerakan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, kamu semua hendaklah cepat-cepat bertaubat kepada Allah, taubat yang ikhlas. Taubat yang ikhlas. Bukan kerana takut pada Allah. Bukan kerana rugi, bukan kerana malu. Bahkan ikhlas ni makna kerana takut pada Allah. Asa rabbukum. Taubat kalaulah kerana Allah, memang dia akan bertaubat. Kalau kerana lain pada Allah, dia tidak jadi. Dia tak jadi taubat, dia tak sempurna. Jadi taubatlah kamu, taubat yang ikhlas kerana takut pada Allah. Asa rabbukum. Mudah-mudahan Tuhan kamu melalui taubat yang ikhlas itu, an yukaffira ankum sayiatikum. Allah Ta'ala menutupkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum, dan mudah-mudahan Tuhan kamu akan memasukkan kamu berkat daripada amal taubat yang ikhlas itu, jannatin, kebun-kebun syurga yang luas, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di pada masa nanti, manusia baru sedar pentingnya taubat. Tapi apabila bertaubat hanya di sana, mana adalah suatu bentuk tidak ada berfaedah apa-apa. Sebab semua orang akan bertaubat. Di akhirat adalah tempat penyesalan. Di akhirat adalah tempat bertaubat. Tapi semua itu penyesalan dan taubat yang tidak ada guna apa-apa. Jadi laporan Allah Ta'ala dalam wahyu, nak suruh hamba-Nya sedar. Kalau perkara itu sudah diarahkan di dunia, maka cepat-cepat. Di akhirat nanti di pada masa, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Hari yang Allah Ta'ala tidak akan hinakan lagi Nabi dan orang beriman bersama Nabi. Orang lain semua kena dihinakan oleh Allah. Tapi Nabi dan pengikut dia, tidak. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka memancar di depan dan di kanan mereka. Di depan ni adalah iman, di kanan mereka adalah amal soleh. Cahaya memancar. Lebih-lebih lagi cahaya ini pada masa melintasi sirat. Yang dibentangkan sirat ni atas neraka Jahannam. Masa tu dia berdoa, yaqulu rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini sehingga kepada penghujungnya. Sempurnakanlah cahaya ini sehingga pada penghujungnya. Waghfir lana, dan ampunlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat seterusnya adalah tajuk jihad. Tajuk jihad. Sebenarnya nuruhum yas'a baina aydihim ni memberi makna kepada infak. Memberi makna kepada infak yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam surah Hadid. Dalam surah Hadid yang kita sudah baca, sama saja. Perkara ni adalah berlaku pada masa sirat. Dan hasil cahaya ni sebenarnya daripada infak manusia kepada agama Allah. Jadi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Cahaya yang akan Allah Ta'ala bagi kepada mereka semasa melintasi sirat yang diperolehi daripada amalan infak mereka. Amalan infak mereka. Yang diberitahu oleh Allah dalam surah Hadid sebelum ini. Manakala tajuk pada seterusnya, jihad. Ya ayuhan Nabi yujahidil kuffara wal munafiqin wa ghulub alaihim. Jihad terbagi pada dua. Jihad orang kafir harbi dengan pedang, alat senjata. Jihad dengan kafir munafik dengan lidah. Munafik juga kafir, tapi kafir jenis munafik. Jihad dengan lidah. Jadi kafir harbi jihad dengan pedang, kafir munafik jihad dengan lidah. Jadi sini Allah beritahu dua-dua sekaligus. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Hendaklah kamu berjuang menentang golongan kafir harbi dengan pedang, wal munafiqin dengan kafir munafik dengan lidah. Waghlub alaihim, dan hendaklah kamu waghlub alaihim, bersikap tegas, lagi keras ke atas mereka.
bersikap tegas lagi keras ke atas mereka. Ma'wahum jahannamu, tempat tinggal mereka sebenarnya api neraka jahannam. Cuma dia tidak mati saja lagi. Duduk di dunia ni tak mati saja lagi. Mati saja tempat-tempat sebenar mereka neraka jahannam. Wa bi'sal masiru, dan seburuk-buruk tempat kembalian adalah neraka jahannam. Manusia yang duduk dengan satu orang Nabi sekalipun, apabila dia tidak boleh jaga syariat, Nabi tidak dapat memberi apa-apa pun keselamatan. Katalah kata dia duduk dengan Nabi yang berkat. Memang Nabi berkat. Tapi keberkatan itu hanya akan berlaku kepada orang beriman. Tapi kalau orang itu munafik, berkat tak akan sampai pada dia. Seperti contohnya, isteri Nabi Lut. Nabi memang berkat. Tapi akidah tak sama, maka keberkatan Nabi tak boleh buat apa-apa. Tetap dia akan dihukum dalam azab yang kekal. Perkara kedua, Allah nak beritahu kebersamaan seorang itu di satu masa tidak memberi makna akhirat juga bersama. Akhirat Allah Ta'ala akan nilaikan mereka di segi amal dan iman masing-masing. Kebersamaan, nama duduk bersama satu keluarga, satu kampung, satu bandar, satu kedai. Dia kebersamaan tidak memberi makna, dia akan bersama di akhirat. Allah beritahu di dalam surah Yasin, wamtazul yauma, berpisahlah kamu wahai golongan yang pernah bersama. Berpisahlah kamu wahai golongan yang pernah bersama semasa dunia. Di akhirat tak boleh lagi bersama. Mujrim, orang bersalah di tempat lain, orang mukmin di tempat lain. Memang akan dipisahkan. Jadi duduk bersama akan bersama sekiranya akidah sama. Sekiranya akidah sama. Di sini Allah Ta'ala beritahu pada kita, isteri ini dia rusak di segi akidah. Dipanggil nifaq. Isteri ini, yang kita baca ayatnya, kita akan baca ayat. Dia rusak di segi akidah dengan sebab nifaq. Bukan kerana perkara lain. Karena Nabi apabila dia tengok kesilapan mana-mana orang, dia akan tegur. Nabi tak akan diam. Nabi dia tidak macam orang biasa. Tengok benda silap, Nabi tak akan diam. Nabi akan tegur. Cuma dia nak terima, tak mau terima, dia punya masalah. Tapi tegur tetap tegur. Jadi tentu sekali, kesilapan-kesilapan yang dikira wujud di kalangan isteri-isteri Nabi ini, sudah ditegur oleh Nabi. Sudah ditegur oleh Nabi. Cuma dia tak boleh ikut. Nak buat macam mana? Daraballahu mathalan lilladhina kafar. Allah Ta'ala adakah satu bandingan tentang orang kafir dan ingkar dengan sebab munafik. Apa dia? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, kedua-dua kafir. Kafir di segi nifaq. Kalau kafir di segi syirik, dia tidak boleh hidup sama. Orang kafir dengan orang Islam tak boleh bersama dalam keluarga. Seperti mana kita baca sebelum ni, dalam surah Mumtahanah. Tak boleh. Tapi kafir di mana Nabi duduk sama sampai mati? Disebut pada kufur nifaq. Kufur munafik. Jadi jihad lawan orang kafir munafik sentiasa kena tegur. Walaupun tak boleh buat apa cara lain. Termasuklah apa yang berlaku di antara isteri Nabi Lut dengan isteri Nabi Nuh. Dia kufur jenis nifaq. Sudah ditegur oleh Nabi. Jadi bagi contoh. Kanata kedua-dua isteri tadi tahta abdain. Menjadi isteri kepada dua Nabi kami. Min ibadina salihain. Dua Nabi kami di kalangan hamba-hamba kami yang cukup soleh. Dia sangat-sangat soleh. Sangat-sangat baik. Salah seorangnya ulul azmi, Nabi Nuh. Sangat-sangat baik. Satu orang lagi adalah anak saudara kepada ulul azmi, iaitu Nabi Lut. Cuma fakhanatahuma. Kedua-dua isteri tadi mengkhianati suaminya dengan sebab nifaq. Kalau dengan sebab lain, dia tidak akan kekal dalam azab. Sini Allah beritahu kafaru. Lilladzina kafaru. Bandingkan orang-orang yang kufur, yang akan kekal dalam azab adalah isteri. Jadi khanata ni bukan berzina. Khanata sini adalah mengkhianati mereka berdua. Zahirnya seperti orang Islam, akidah dalamnya munafik. Itu makna khanata. Jadi dalam tafsir daripada riwayat Ibn Abbas, khanatahuma fid din la fi zina.
Ibn Abbas kata, khianat sini boleh diterjemahkan pada zina, tapi dia bukan makna zina. Bahkan dia makna nifaq. Falam yughniya anhuma min Allah syai'a. Kedua-dua Nabi, keberkatan Nabi itu tak boleh menyelamatkan daripada dua orang munafik, walaupun sedikit. Nak beritahunya, kedua-dua Nabi, lam yughniya, tak boleh menyelamatkan dengan berkat Nabi akan kedua-dua isteri daripada hukuman kekal azab. Sedikit. Sini hukuman kekal azab. Tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Duduk menjadi isteri Nabi sampai ke akhir. Jadi, falam yughniya, Allah nak beritahu bahasanya keberkatan satu orang Nabi tak boleh membantu dua orang isteri yang rusak akidah daripada hukuman Allah walaupun sedikit. Dan hukuman Allah Ta'ala di sini adalah hukuman kekal dalam azab. Lalu waqila dukhulan nara ma'ad dakhilin, akan diarahkan supaya masuk neraka. Masuklah kamu berdua akan neraka Allah bersama golongan yang masuk neraka. Semoga Allah lindungi kita semua. Contoh pula, golongan duduk bersama tapi tempat berbeza, iaitu duduk dengan lelaki yang kafir. Duduk dengan lelaki-lelaki yang kafir lagi zalim. Tapi akidah tak sama, amal pun tidak sama. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah Taala adakan satu bandingan untuk orang beriman. Iaitu imra'ata Firaun, isteri Firaun, dalam kitab tafsir kata namanya Asia. Isteri Firaun sendiri. Il qalat, ketika dia isteri ni berdoa daripada gangguan Firaun. Rabbi wahai Tuhanku, ibnili indaka baita. Binalah untuk aku di sisi kamu suatu mahligai di syurga nanti. Wa najjini min fir'auna, lindungilah aku daripada Fir'aun, yakni kejahatan Fir'aun. Dan melindungi aku daripada amalan kufur Fir'aun. Lindungi aku daripada kejahatan Fir'aun dan lindungi aku daripada amalan kufur Fir'aun. Mana perbuatan jahat Fir'aun pun diminta berlindung dan amalan kufur Fir'aun pun minta berlindung. Dua-dua. Wa najjini minal qaumidh zalimin, dan lindungilah aku daripada kaum zalim yang lain pun. Tak kira siapa. Kaum zalim yang lain. Satu lagi contoh orang beriman, wa Maryam ibnata Imran. Maryam ibu kepada Nabi Isa, anak perempuan kepada Imran. Allati ahsanat farjaha, yang dapat jaga kemaluannya baik melalui persetubuhan halal ataupun haram. Fa nafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan padanya daripada ruh ciptaan kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia Maryam ini membenarkan semua ayat-ayat Tuhan. Wa kutubihi, dan kitab-kitab. Wa kanat minal qanitin, dan adalah Maryam adalah di kalangan hamba yang betul-betul patuh dan taat. Mana dua contoh perempuan yang beriman, dua contoh perempuan yang kafir dengan sebab nifaq. Allah adakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Rabbina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله عليه وسلم.